Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Maksud kalam di sini adalah kata-kata, ucapan. Dan ahli sunnati wal jamaah mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Muka surat 64, teruskan. Aku mendengar Sufyan bin Uyainah, guru dia kan, dia dengar daripada guru dia, berkata, Al-Quran adalah kalamullah. Siapa sahaja yang mengatakan makhluk bererti ia adalah seorang mubtadi'. Dan kami tidak pernah mendengar seseorang berkata seperti yang ia katakan. Tuan-tuan dan puan, saya nak mudahkan sedikit. Di sisi ahli sunnati wal jamaah, boleh padam ya. Di sisi ahli sunnati wal jamaah, Al-Quran adalah kata-kata Allah. Okey, Al-Quran adalah kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa macam sejuk sikit kan? Ya, alhamdulillah. Kemudian Sufyan bin Uyainah telah berkata, siapa cakap Al-Quran adalah makhluk, artinya dia adalah mubtadi', artinya dia adalah ahli bid'ah. Dia telah buat satu benda yang baru dalam agama. Dia telah menyalahi sunnah Nabi SAW. Okey, kemudian apa lagi dia cakap? Kami, iaitu Sufyan bin Uyainah, kami tidak pernah dengar orang bercakap seperti yang dia cakap. Maknanya kami tak pernah dengar Nabi cakap macam tu. Kami tak pernah dengar para sahabat cakap begitu. Ini adalah benda yang baru dalam agama. Benda baru dalam agama kita tak boleh terima. Okey, baik. Saya nak huraikan sedikit di sini. Apa masalahnya Quran makhluk, Quran tak makhluk? Ya, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh berikan perhatian sedikit. Okey, perhatian sedikit kerana masalah ni agak sedikit rumit, susah sikit. Tapi tak apa, saya rasa saya cuba nak mudahkan. Pada zaman Al-Imam Syafi'i, kerajaan Islam sampai ke satu peringkat yang hebat. Okay, pengajian hebat apa semua kan, ulama pun ramai. Jadi khalifah pada masa tersebut telah mengarahkan supaya kitab-kitab Greek, kitab Rom, falsafah Greek diterjemahkan ke dalam, daripada bahasa Rom ke dalam bahasa Arab. Bila diterjemahkan, yang diterjemahkan adalah pemikiran golongan falsafah Greek yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempunyai wahyu. Okey. Jadi mereka berbicara tentang Tuhan. Kerana manusia macam mana pun, letaklah di mana pun, dia pasti akan berbicara tentang Tuhan. Tapi bila berbicara tentang Tuhan tanpa wahyu, biasanya dia akan sesat. Mungkin dia akan buat patung, beginilah Tuhan kita. Dia akan fikirkan begitu kan. Ataupun dia akan berikan sifat kepada Tuhan dalam bentuk yang salah. Antaranya ialah yang dibuat oleh falsafah Greek, bahawa Tuhan itu mencipta kita, selepas itu Tuhan tak ada kaitan dengan kita. Okey, begitulah yang diterjemahkan. Kenapa tak ada kaitan? Kenapa? Kerana kalau ada kaitan, artinya Allah ada kaitan dengan kezaliman yang kita buat. Kita kan buat jahat kan? Jadi apa yang kita buat jahat itu, Allah ada kaitan dengan kita. Maknanya Allah membantu kejahatan kita. Tak boleh begitu. Logik mengatakan tak boleh. Mesti Allah mencipta satu benda yang hebat. Jadi bila Allah cipta, ya bagus. Bila Tuhan cipta, bagus. Tapi lepas tu tak ada kaitan dengan makhluk. Ini adalah antara falsafah Greek. Tak apalah, kita nak ceritakan di sini. Bila masuk ke dalam Islam, pemikiran logik, akal telah diubah suai jadi ilmu kalam, jadi ilmu logik. Okay, ilmu kalam ialah berbicara tentang Allah dalam menggunakan akal manusia, bukan menggunakan wahyu. Daripada situlah mereka keluar dengan akidah ni, bahawa Al-Quran adalah makhluk. Saya nak huraikan sedikit lagi. Kenapa dia cakap Quran makhluk? Kerana dia cakap, mereka mengatakan, Mu'tazilah, satu kumpulan yang menggunakan ilmu kalam, mereka berkata, kalau Al-Quran, okay, katalah ini Quran, kalau Al-Quran merupakan kata-kata Allah, artinya Allah berkata-kata. Betul kan? Kalau Allah berkata-kata, makhluk juga berkata-kata, artinya samalah Tuhan dengan makhluk. Dan ini tidak boleh. Logik akal tak boleh terima makhluk sama dengan Tuhan.
Jadi kalau begitu macam mana? Bukankah ayat banyak yang mengatakan hatta yasma'a kalam Allah wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Sekiranya ada orang musyrik yang minta perlindungan, berilah perlindungan kepadanya sehingga dia dapat dengar kalam Allah. Kalam Allah yang dibaca oleh Nabi Muhammad nanti kan, dibaca oleh orang Islam. Jadi bila sebut kalam, orang Arab faham kalam artinya ialah percakapan. Jadi golongan falsafah ni ataupun ilmu kalam, mereka mengatakan tak boleh cakap macam tu. Kalau kita cakap, Allah bercakap, kita juga bercakap, maknanya dah sama. Tak boleh, jangan. Kalau tak, kalam macam mana? Jadi mereka mengatakan Allah cipta. Allah tak bercakap dengan Al-Quran, tetapi Allah mencipta Al-Quran sebagaimana Allah mencipta manusia. Ini adalah logik akal. Okey? Ini adalah logik akal, dan dengan itulah bila mereka dapat kuasa, mereka mengazab siapa? Ulama-ulama ahli sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Okey. Mereka mengazab ulama ahli sunnah. Antara ulama ahli sunnah yang diazab ialah siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Syafi'i tak sempat. Azab itu berlaku pada tahun 221. Artinya Imam Syafi'i dah mati, dah wafat 204. Imam Humaidi 219, 220 dah wafat dah. Okay, sampai zaman Imam Ahmad dia diazab. Mula diazab 221 lebih kurang, diazab. Semata-mata untuk mengatakan Quran makhluk, itu sahaja. Kita kadang-kadang, ustaz, kalau nak kena pukul kerana Quran makhluk, cakap je lah ustaz, betul tak? Cakaplah bagi lepas, nak pukul sakit ni kan. Bukan pukul dengan ni. Pukul dengan apa? Dia panggil apa? Capati apa? Cemeti. Pukul dengan cemeti kan. Okey, pukul dengan cemeti sakit. Kan ekor macam lebih kurang macam ekor pari kan. Pukul sakit. Itu yang dibuat kepada Al-Imam Ahmad, dipukul tapi tetap mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Okey, Al-Quran bukan makhluk. Okey? Jadi kan itu kita nak huraikan di sini bahawa ulama ahli sunnah mereka mempertahankan akidah. Saya nak tanyalah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah saya pilihlah kat sini seorang, okey, letaklah dia, contohlah kan, letak dia di zaman Imam Ahmad. Bukanlah, tapi nak ceritalah mana letak situ. Dia azab. Dia nak kata apa? Nak kata makhluk ke tidak? Makhluk ke tidak? Kalau tak kata makhluk, kena pukul. Kalau kata makhluk, lepas. Nak lepas ke nak kena pukul, nak kena penjara? Mana satu? Jawapan saya ialah, sekiranya orang yang kita ambil ini, kalau dia bercakap, orang dengar dan orang catat, dia tak boleh cakap makhluk. Dia kena pertahankan, kena pukul ke kena apa, kena pertahankan. Pasal apa? Pasal orang dengar. Tapi kalau sekiranya orang yang diambil tu, dia cakap macam mana pun orang tak kisah kan. Siapa dia ni? Tak nak. Tak payah. Orang tak berikan perhatian langsung, maka hendaklah dia gunakan tauriah. Tauriah artinya ialah dia gunakan sedikit tipu helah. Okey, seperti yang dibuat oleh Yahya bin Ma'in, kawan kepada Imam Ahmad. Bila dipanggil ke istana ataupun ke di depan jabatan agama yang dipegang oleh Mu'tazilah, sebut makhluk. Jadi dia telah mengatakan, Yahya bin Ma'in ataupun orang lain lah, dia sebut Al-Quran. Tengok elok-elok At-Taurat wal Injil wal Zabur wal Quran hadhihi makhluqatun lillah. Okey, Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, empat ini adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi dia pun keluar kan. Okey, dia maksudkan jari dia. Jari saya yang ini jari saya ni adalah makhluk. Bukannya Al-Quran tak makhluk. Nampak tak? So kita kena pandai, orang Melayu kata apa? Tipu sunat. Orang Melayu cakap lah. Tapi bahasa Arab sebut tauriah. Tauriah artinya kita sebut benda lain, kita faham benda lain, dia faham benda lain. Kinayah. Okey? Contohnya, dah makan ke belum? Kita pergi rumah kawan kan, dah makan ke belum? Dah. Tapi sebenarnya lapar ni. Kan? Kenapa cakap sudah? Tipu ke? Tak tipu. Pagi tadi sudah. Tengah hari belum. Kan? Tapi dia faham tengah hari.
Jadi mungkin kita tak nak susahkan dia, kita cakap sudah. Okey. Tapi kalau dah memang kenal dia betul-betul, cakap belum lagi kan. Okay. Baik, yang pentingnya kat sini, kalamullah bukan makhluk. Siapa kata makhluk, dia bukan ahli sunnah. Dia adalah ahlul bidah, mubtadi'. Okey, dan itu bukan pandangan siapa? Bukan pandangan Rasulullah, bukan pandangan para sahabat, tabi'in dan sebagainya. Kena ingat perkara ni. Okey. Timbul satu persoalan. Kalau ada Al-Quran yang dekat tepi sana tu, kan? Okey. Kertas itu makhluk ke tidak? Kertas makhluk. Dakwat tu makhluk ke tidak? Dakwat tu makhluk. Okey. Bila saya buka Al-Quran, okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suara saya makhluk ke tidak? Makhluk. Okey. Yang saya baca makhluk ke tidak? Tidak. Boleh beza tak? Kita kena perlu bezakan itu. Okey, suara saya makhluk lah. Suara saya memang makhluk. Saya makhluk, suara saya makhluk. Tapi yang saya baca bukan makhluk. Yang saya baca itu adalah kalam Allah. Okey? Boleh ya? Macam saya tulis sekarang ni di sini saya tulis Ketua Menteri sini kan? Berkata. Okey? Ataupun raja lah. Kalau dekat sana raja bertitah. Wahai rakyat sekalian, okey, bertakwalah kepada Allah. Betul lah kan? Jadi saya pun berkata, raja kita, sultan kita telah bertitah, wahai rakyat sekalian, bertakwalah kepada Allah. Okey, wahai rakyat sekalian, bertakwalah kepada Allah. Ini kalam siapa? Raja. Saya yang baca. Tapi kalam siapa? Raja. Kalam raja. Bukan kalam saya. Faham tak? Okey, begitulah bila kita baca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. So, kita kena faham, suara saya memanglah adalah makhluk, tapi yang kita baca adalah kalam Allah, bukan makhluk. Okey, faham yang tu? InsyaAllah tak susah. Baik.